Dia cuma khalifah yang paling layak daripada Ahlul Bait Rasulullah. Itu je, Ahlul Bait yang layak jadi khalifah. Tidak menafikan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sebab itu ada peristiwa yang kita tengok macam mana akhirnya Sayyidina Uthman dia dimakamkan sekali dengan Rasulullah, Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kan kisah yang dipilih itu kan. Musa Asy'ari duduk kat luar, datang Rasulullah main kaki dia kat ramai, datang Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah dia. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar, dia kata, Rasulullah awak ke dalam. Rasulullah dengan sahabat, dengan Abu Bakar tu tengah main air. Aku nak masuk tadi. Duduk sebelah Sayyidina Muhammad, Nabi main air juga, tak tanya. Dia kata, Rasulullah, kenapa masuk kaki dalam air? Mana? Kenapa goyang-goyang kaki tu? Tak tanya, ikut dia. Mempunyai isyarat menunjukkan yang Abu Bakar dan Umar akan dimakamkan di bersebelahan dengan makam Rasulullah. Sayyidina Uthman duduk di hujung, dia tidak dimakamkan sebelah dengan Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar dan juga Umar. Sebegitu rapatnya Abu Bakar dengan Umar dengan Nabi, tiba-tiba dia kata, kafir Abu Bakar, kafir Umar. Tak ke melampau. Mana? Itu melampau dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi sangat sayang dengan sahabat-sahabatnya, bukan sikit-sikitnya sayang. Bahkan Abu Bakar ketika dalam gua Sur, Nabi kata apa? Ya Allah, jadikanlah kedudukan Abu Bakar nanti di akhirat sama dengan aku, satu syurga dengan aku. Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Bapa mertua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai itu tu. Tengok masa berbaki betul 5 minit ni. Apa nak cerita pun tak tahu dah. Dia banyak tapi dia 5 minit je. Baik. Tadi kita cerita tengok pada gambar rajah di hadapan tuan, ya. Gambar rajah pun banyak, sini pun ada gambar rajah, tengok ke sana je. Tengok sana Jadi kita tengok ada sunnah jemaah, ya. Kemudian khalaf dan salaf kita dah bincang tadi kan. Siapa salaf, siapa khalaf. Dan khalaf ada 3 pecahan perbincangan tadi. Ilahiyah, nubuat, sam'iyat. Ingat lagi tak? Kan? Ilahiyah tentang ketuhanan, nubuat tentang kenabian, sam'iyat tentang perkara-perkara yang gaib. Dan perbincangan ilahiyah itu adalah perbincangan tentang wajib, mustahil dan juga harus. Baik. Sikit lagi kita ambil, dah masuk di 5 minit. Yang ini dah hafal kan? Siapa dah? Baik. Sebenarnya saya mengajar ni, saya rasa seronok sebenarnya. Sebab mengembalikan balik nostalgia mengajar dalam Al-Quran. Tak sanggup pula dapat mengajar dekat CD. Sebab mengajar ni seronok, tapi saya tak suka dengan cara mengajar universiti. Okey. Apa dia wajib, mustahil dan juga harus? Wajib itu apa dia? Wajib, mustahil, harus. Kenapa mesti kita bincang 3 ni? Ini persoalan dia. Pasal apa bagi saya kita bincang wajib mustahil harus ni? Nabi ajar. Ada Nabi ajar? Tak ada Nabi ajar pun. Tetapi sebenarnya Al-Quran ada perkara. Contoh dia apa? Contoh dia wajib. Di mana Al-Quran sebut kata wajib? Apa dia? Dia kata, Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Pastinya apa? Pastilah dia Tuhan. Maka pasti di sini digunakan perkataan wajib dalam bahasa Arab, pasti dalam bahasa Melayu kita. Itu je. Mustahil ada ke? Ada. Apa dia mustahil? Dia kata apa? Contohnya qul huwallahu ahad. Allah se. Artinya lawan daripada se tu iaitu banyak, mungkin 2, 3, 4. Maka Tuhan 2, Tuhan 3 itu tak pasti akal gitu. Maka dinamakan mustahil atau tidak terima akal. Tuhan tu banyak, maka istilah hanya dalam bahasa Arab mustahil. Harusnya apa dia? Harus ni Allah Taala kata apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik untuk kamu. Kami rezekikan kepada kamu. Itu harus saja kita makan. Pulut. Ada tak Quran kata pulut? Tak ada. Tapi rezeki tahu tidak? Rezeki. Maka harus kita makan, kita tak makan. Maka itu satu pilihan. Jadi katakan harus. Inilah. Dan tidak keluar daripada 3 perkara ni pola pemikiran manusia. Jadi ulama dah
ringkaskan, inilah dia bentuk pemikiran manusia, benda yang pasti, benda yang tertolak sama sekali, dan benda yang boleh menimbul kedua-duanya. Maka dinamakan sebagai wajib, mustahil dan juga harus. Tapi ini perbincangan dia panjang sebenarnya. Cuma saya ringkaskan saja, ya. Jadi kita ambil sepada 3 ni saja. Dia banyak lagi perbincangan dia. Oleh kerana inilah cara manusia berfikir, maka Allah Ta'ala itu dikatakan wujud, yakni ada. Allah tu pasti ada. Perkataan pasti ada itu dikatakan sebagai wajib dalam bahasa Arab. Jadi sekutu Allah itu apa dia? Sekutu seperti kawan-kawan, anak Allah, dan apa lagi? Jiran tetangga Allah Ta'ala. Ada tak? Tak ada. Ada kemungkinan ada tak harusnya? Tak ada. Jadi apa istilah nak pakai? Mustahil Allah Ta'ala ada sekutu. Mustahil Allah Ta'ala ada anak. Mustahil Allah Ta'ala jiran. Kerana benda ni semua tidak diterima akal sama sekali. Apa tak boleh terima? Baik. Allah menjadikan kita ini seorang yang beruntung. Dan Allah menjadikan kita sebagai seorang manusia. Boleh tahu tidak? Allah menjadikan kita seekor kambing. Boleh? Boleh. Ada. Tapi Allah tak jadi kita kambing. Jadi sebagai manusia. Kemungkinan berperangai kambing. Kemungkinan. Ada. Kemungkinan itu, tetapi jadi kambing tak. Sebab Allah jadi kita sebagai seorang manusia. Sebelum kita dijadikan, boleh atau tidak, kita dijadikan sebagai seekor kambing? Boleh. Mana kita kata boleh? Apa istilahnya kita kata boleh? Harus sahaja. Tetapi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam pada Allah menjadikan kita sebagai seekor haiwan, Allah jadikan kita sebagai seorang manusia. Daripada manusia yang banyak, Allah jadikan kita seorang yang beragama Islam. Daripada Islam yang ramai, Allah jadikan kita seorang yang beriman. Daripada agama beriman, Allah jadikan kita seorang yang bernasib untuk boleh mengaji jauh-jauh, boleh belajar jauh-jauh. Jadi keuntungan kita berlapis-lapis ini, itu adalah tanda sifat harus Allah Ta'ala menjadikan kita dengan benda-benda yang demikian. Tidak wajib Allah jadikan, dan tidak mustahil Allah Ta'ala jadikan demikian. Namun itu pada sudut dia, sudut kita, apa dia? Bersyukur terhadap kurniaan Allah. Allah yang bagi kita haiwan, kita jadi manusia, alhamdulillah. Daripada manusia kita Islam, alhamdulillah lagi. Daripada Islam kita beriman, alhamdulillah lagi. Daripada mereka yang beriman, nasibnya malah kita untung, alhamdulillah, banyak kita dapat. Tapi adakah kita bersyukur ataupun siapa tu? Saya punya set lah. Okey. Saya rasa dah habis tu kan? Sebenarnya. Jadi itu sekadar kita nampak. Kemudian yang terakhir, dalil sudah terangkan tadi, akli dan juga nakli. Dan begitu juga akli tadi itu wajib, mustahil dan juga harus. Dan yang terakhir ini dah dia sifat 20. Ya. Wujud, qidam, bapa, tak sempat saya terangkan satu persatu. Cuma saya terangkan tadi, iaitu 20 sifat ini bukanlah segala-gala sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu tidak terhitung banyaknya, asalkan dia bersifat kesempurnaan. Baik. Jadi saya rasa sampai di situ. Ada persoalan yang nak saya jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya jawab juga dengan jawab tak tahu. Okey, terima kasih. Nampaknya dah masuk. Jadi oleh kerana saya pegang pakak ni, saya boleh jawab mana saya nak jawab, dan saya boleh tak jawab mana saya tak jawab. Betul? So macam mana? Autoriti di tangan siapa? Nampaknya soalan agak panjang. Salam Ustaz, saya nak tanya. Sekarang ni Mamat ke apa Rahman? Ramai yang cuba terapkan ideologi dari luar. Bagi saya pelik sampai ada yang terlalu spesifik. Marah saya bila saya kata budaya barat, sebab mereka kata bukan semua budaya barat salah. Soalan saya, apa pandangan Ustaz bersetuju kita menyokong ideologi luar? Sebagai contoh, feminisme. Feminisme apa? Feminin. Pluralism. Semua agama betul lah orang.
Apa hukum bila kita sokong, akun apa hukum bila kita sokong? Satu noktah lah. Apa nasihat Ustaz untuk kita guna supaya dapat menyaring ideologi yang belakang? Oh, belakang lagi. Ya, boleh kita gunakan. Boleh gunakan belakang tu, tengok belakang. Boleh. Dia kata, okay, cerita dia adalah sekarang ni ramai yang cuba terapkan ideologi dari luar. Seperti pluralism. Nah, semua agama tu betul. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diredai oleh Allah cuma agama Islam. Tidak ada agama lain. Ideologi ini adalah ciptaan manusia. Agama kita bukan terbina dengan dasar ciptaan dan logik akal. Agama kita berpandukan kepada Al-Quran. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Al-Fatawi Al-Hadithiyah, soalan dia adalah sesuatu yang ma'qulul makna. Ma'qulul makna artinya logik. Dan sesuatu yang ta'abudi artinya adalah ikut tanpa kita memikirkan apakah logiknya perbuatan tersebut mana lebih baik. Sama ada kita mempertikaikan atau kita ikut. Contoh yang mudah, kita bila kita wukuf Masjid Arafah pada musim haji, kita wukuf kan, duduk ramai-ramai kat padang kan, wukuf di Arafah. Secara logik dia, apakah yang perlu kita apakah logiknya kita bantai berimpun ramai-ramai ke situ daripada satu hari subuh bergasak ke situ? Pasal apa? Dah panas. Orang kata, apa dia logik dia duduk ramai-ramai kat sini ya? Adakah kita nak logiknya atau kita nak ikut sahaja kerana itu perintah daripada Allah? Maka kalau fikirkan logik dia, kadang tak lupa logik dia. Cuma kita kena pegang bahawasanya agama kita tidak terbina dengan logik, kan? Macam orang wangi lah kan? Kentut wangi nak ni ya, kentut spesifik. Dia kentut, kita tak cerita kentut bentuk macam mana. Dan dia kentut, kan? Kalau terkentut, kenapa mesti basuh muka, ambil air semayang, tangan, kepala dan juga kaki? Kenapa tak basuh tempat angin keluar? Kan? Ni kita cerita dia kan? Kenapa tak basuh di situ? Dia kata agama Islam tak logik lah. Ini dia kata buang angin ke tempat lain, pergi basuh tempat lain. Seperti contoh dia, kita kata yang buat salah orang lain kena pelambar. Kan betul? Kan? Saya faham tak maksud saya? Buang angin kena basuh muka. Maka ulama kita kaji, muka-muka ada dua sebab yang utama. Pertama sekali, kerana bila buang angin, siapa yang malu? Muka kita malu dah. Kongkong kita dah malu. Terutama kalau yang bunyi dan satu set dengan bau sekali. Maka malu lah. Maka kalau malu itu, dia kata basuh muka. Munasabah basuh muka. Sebab dia mula-mula malu dia. Yang kedua, dia kata mata kaitannya dengan tempat keluar. Sebab itu dalam masalah mazhab Syafi'i, bila terledak walau sedetik, kan, berkali pun terlelap pada masa itu, maka batal air semayang. Sebab kaitan mata dengan punggung tadi. Bila mata tertutup, dia akan terbuka dan mudah keluar. Jadi dengan sebab itu basuh muka. Sebab mata dekat muka, tak pernah ada mata dekat muka. Basuh muka. Jadi kerana kalau fikirkan logik semata-mata, maka agama kita seakan-akan tidak logik. Baik. Jadi soalan yang pertama, segi ideologi ini, agama kita bukan terbeza dengan cara pemikiran semata-mata. Tetapi apa jua budaya yang tidak berlanggar dengan Islam, yang itu boleh kita ambil budaya yang baik. Dan Islam ada kata kita kena beratur lampu trafik. Ada. Kita rasa ini Quran tak pernah sebut, kita langgar ramai-ramai. Tak boleh. Contoh yang lain, kita budaya bawa selipar. Sini kalau kita rumah kawan kita yang Mak Saleh, kita buat selipar lah rumah ni. Buat tak? Cuba rumah kita buat selipar. Jom. Kawan kita datang, dia kata, Assalamualaikum. Masuk masuklah. Apa kasut dia? Lampu je. Jom.
Kita kata apa? Semua kasut senang rumah saya bawa dari Quran kata. Dia kena buka kasut. Ini adalah budaya. Tidak bertentangan dengan syarak. Tetapi kita berpegang kepada satu hadis yang umum. Dia kata apa? Al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam dipegang dengan syarat. Bila dibuat syarat, dia kena ikut. Dia kata lampu merah kena berhenti, hijau kena jalan, kuning kena berhenti, ready nak berhenti. Siapa cakap? Hadis cakap secara umum. Masuk rumah orang, selipar kena buka. Kerana itu syarat. Dan sebab itu, dan itu adat. Maka kalau tidak berlawanan dengan syarat, kita kena ikut. Begitulah masalah kata ada adat yang tidak berlanggar dengan syarak, tak jadi masalah. Baik. Satu. Apa hukum masuk gereja hari Ahad? Kita baru nak share masuk gereja ni. Ada jatuh kafir murtad? Tak ada. Tak ada. Kalau masuk gereja dengan tujuan nak pergi menyembah patung dia, yang itu jatuh murtad kafir. Sekadar masuk, saya hari ni pun sedang nak masuk kalau sempat. Nak tengok gereja ni di sini macam mana. Dan sahabat pernah masuk ke? Pernah masuk. Dan ada sahabat yang pernah sembahyang di situ, bukan sembah patung dia. Menjadikan lantai ni tempat sembahyang. Tetapi hukum fiqh dia macam mana? Makruh sembahyang di situ. Mereka kata tempat yang bersih. Yang bersih situ je yang bersih dia. Sebab tempat ibadat dia dijaga kan. Maka situ tempat yang bersih, tempat lain tak bersih contohnya. Ya? Tempat kawasan perang. Dia kawasan tu ada kena bom pun semua, tempat tak rata. Kemudian banyak katakan taik lembu. Ya? Kemudian pula lepas hujan, nak sujud tak boleh. Rumah tak ada. Yang selamat itu dia punya gereja dia. Boleh. Kalau ada pilihan sama tempat lain. Tak ada pilihan yang itu boleh. Kalau ada pilihan tempat lain, pergi juga sana itu makruh je hukum, tak jadi haram. Pergilah masuk kalau nak masuk, tapi kena ingat kita orang Islam, ya, tempat di Malaysia tidak sesuai. Di sini mungkin sesuai, ya. Mungkin boleh kita masuk sebab apa dia? Nak jaga pandangan orang Islam. Nanti dengar kita dah murtad. Padahal kita masuk kita tengok aja. Dia kata kita dah murtad pula, kan? Kan contoh tu, ustaz minum air cawan tertulis Carlsberg, air sirap limau. Dia letakkan meja, kawan tengok daripada jauh. Kena Syam. Sini perlu dia apa orang, kan? Indonesia tengok. Weh, ustaz minum gelas Carlsberg lah. Ya ustaz, air apa ustaz? Sirap limau. Oh, okey. Itu kawan. Ustaz minum ke gelas Carlsberg kat kedai. Kawan cerita lain pula, ustaz mabuk kat kedai tu lah. Cerita yang keempat, lagi yang keempat, dia kata ada kawan kita terpaksa hantar ustaz balik. Kenapa? Dia mabuk. Pada cerita asal dia adalah dia minum gelas yang tulis kata Carlsberg, air sirap limau. Sebab tu di Malaysia kalau kita masuk gereja, orang nampak tak sangka kita masuk gereja. Cerita asal dia. Siapa? Anak Sri Pulan. Dah sekali dia dah murtad dah. Last cerita dah. Jadi bagaimana? Mengelakkan daripada fitnah yang besar, keras daripada awal. Jangan masuk. Sini tak ada masalah. Tapi pastikan yang kita masuk tu kita punya kepentingan tertentu dan jaga keselamatan kita, ya. Keselamatan sangat penting, ya. Dengan sahabat-sahabat kita ke ada kita punya pengiring ke macam Aswad dia boleh ikut ke untuk mengiringi akhwat ni belajar perempuan masuk kan. Dan dia mesti dipercayai lah. Kalau kita tak percaya kat dia sudah juga. Apakah faktor yang membuatkan manusia mudah percaya pada syahwat dan wahabi? Ilmu. Ilmu tak ada. Tidak kenal. Bila tidak kenal tu masalah. Siapa pun boleh. Padahal dia kena kenal dulu. Baik. Adakah wahabi tidak bermazhab? Sedikit penjelasan ustaz. Wahabi dia tidak bermazhab, ya. Sekalipun ada sebahagiannya bermazhab, ya. Dan kebanyakannya tidak bermazhab sebab mereka cuma mendakwa mereka Hanabilah. Daripada masa yang sama kadang-kadang banyak fatwa Hanabilah yang tidak diikut oleh mereka, ya. Jadi boleh kita kata Wahabi ini mereka tidak bermazhab. Ada juga yang bermazhab, ya, itu Wahabi yang kita kata sebagai Wahabi yang muqtadid, Wahabi yang tidak terlalu kita kata apa, ekstrim, ya. Baik. Kemudian bagaimana semua studi dalam mata pelajaran agama di sekolah di Malaysia dipilih? Mereka menempati dalam Islam wal Jamaah. Dulu memang begitu, ya. Semua cerita dia tak habis cerita, udah rubiah semua sifat.
Kalau ceritanya sekadar asma tadi itu nama Allah, sifat tadi sifat Allah, cerita sifat Allah, bukan tangan, bukan cerita pasal kaki, bukan cerita pasal tapak kaki, Allah tahu tak? Cerita sifat yang bertepatan dengan ahli sunnah. Uluhiyah, kita cerita Allah itu Tuhan. Rububiyah, Allah mentadbir alamin, tidak ada salah ni. Cuma tidak begitu tahqiq dalam masalah. Tapi kalau diterjemahkan sifat itu dengan menceritakan Allah ada tangan, yang itu salah. Sebab itu asal daripada uluhiyah rububiyah diamalkan di sekolah tidak menceritakan Allah ada tangan, Allah ada kaki. Begitu juga tidak mengatakan Aminah dan Abdullah kedua-duanya itu ahli neraka, tak ada. Tidak kata Aminah itu iman dia sama dengan Acong, Ramasami dan juga Siva. Tapi kebelakangan ini kecenderungan orang mengatakan berdasarkan kepada uluhiyah rububiyah, Aminah itu beriman dengan apa dia? Dengan uluhiyah. Tak tahu dia. Dia kata beriman dengan rububiyah, tak beriman dengan uluhiyah. Macam itulah. Jadi Acong, Ramasami, Abu Lahab, Abu Jahal beriman dengan rububiyah, tidak beriman dengan uluhiyah. Maka Aminah imannya sama taraf level dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Ramasami, Singgam dan sebagainya. Ini tidak ada adab langsung. Mana? Sampai kan boleh dia kata abawahu finnar. Dia pergi ke Mekah Rasulullah. Dia kata abawahu finnar. Aman abawahu finnar. Mak bapak dia ni dalam neraka. Tidak ada adab dengan Rasulullah. Ada. Jadi selamat macam mana? Selamatnya adalah kita serah kepada Allah Taala. Kita tidak mengukur siapa murtad, kafir dan sebagainya. Kata mak bapak Nabi itu Allah Taala yang akan memutuskan. Tapi nas yang ada tidak menunjukkan bahawa Abdullah dan juga Aminah itu mati kafir. Tidak ada. Tidak nas menunjukkan demikian. Dia ada perbahasan yang panjang lah. Ya, cuma ahli sunnah dibahaskan dahulu, rububiyah dalam teks pelajaran sekolah agama dulu tidak menjurus ke arah itu. Cuma bila ditambah-tambah oleh orang, ya. Jadi kita sekarang kita dah ubah dah, iaitu pengajian sifat 20 dikembalikan dalam silibus pelajaran dan sedang dalam proses. Dan saya turut membentangkan dan ramai yang ketika saya bentangkan, ramailah ustaz-ustaz yang keluar daripada Dewan. Pak, ramai Wahabi maksudnya. Dia keluar perempuan hijab itu. Assalamualaikum Ustaz, siapakah golongan Yazidi? Terima kasih Ustaz. Yazidi. Saya tak tahu Yazidi ni apa. Ada maklumat ke Yazidi? Tak tahu. Jawapan saya ada, tapi tak tahu jawapan. Okey, maaf yang Yazidi. Kalau ada dia punya cara pengamalan dia, kiaskan dengan mana salah satu daripada kita bentangan tadi, Mu'tazilah ke, Najariyah ke, Murji'ah dan sebagainya. Baik. Dr. Zakir naik mengatakan Allah di atas arasy atau ada di langit. Bacakan dengan akidah Islam Allah wujud tanpa tempat. Adakah Zakir bukan sunnah wal jamaah? Sila jika Dr. Zakir bukan sunnah wal jamaah, atau kami informasi dia balik zaman dengan beliau. Baik. Ya, secara apa yang kita tengok, saya tak mendengar dia kata demikian. Tapi maklumat yang sampai kepada saya mengatakan demikian. Saya tak berani nak hukum dia adakah dia bukan sunnah atau tidak, sebab saya tak dengar. Benda ni kita dengar. Tak boleh kita sepadar dengan cerita orang, tak boleh. Dia daripada sumber yang ketiga, pihak ketiga tidak boleh. Dengar terus daripada pihak yang pertama. Dia sendiri ada rakaman. Kalau ada rakaman dia mengatakan Allah di langit, ada orang kata, kenapa kita berdoa dengan tapak tangan kita ke langit? Kerana Allah di langit, kata Zakir. Yang itu salah. Kalau itu dia cakap, itu salah. Keluar daripada ahli sunnah. Allah tidak bertemu. Baik. Kalaulah satu lagi ikut logik yang itu, saya juga boleh pakai logik. Apa logik dia? Kalau Allah di langit, kenapa kita sembahyang menghadap kiblat? Kenapa tak melentang semua menghadap ke langit? Kita tentang lama-lama ya. Tentang. Masa tentang? Atas. Dia kat atas kan? Tapi jangan lupa bumi kita bulat. Langit pada orang di atas adalah atas, langit orang di bawah, di atas bawah sana. Kita kat mana sebenarnya sekarang? Kena tengok dulu. Kita sekarang kat mana? Sampai petang besok tak semayang lagi. Tunjukkan kita sekarang kat mana. Sebab kalau salah kan dah langit bawah pula. Kena ke atas. Belah tepi ke sana lagi. Tak nak sabar. Kalau Allah itu bertempat, artinya tempat itu ada satu set dengan Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala itu sifatnya makhluk sebagaimana langit, atau dia qadim langit itu sebagaimana Allah.
Kalau dia qadim sebagaimana Allah yang tidak ada permulaan wujud, maknanya Allah itu dia Tuhan dan langit juga dikatakan sebagai Tuhan. Ada satu set dengan Allah Taala. Kalaulah dikatakan langit itu makhluk, maka Allah juga akan jadi makhluk kerana dua-duanya satu set. Maka itu mustahil. Dan kalaulah kata memang itu tempat dia, di mana tempat dia sebelum itu di atas langit, mana tempatnya? Di mana sebelumnya? Oh, tak tempat lah tempat dia, itu yang asal. Tak? Dia kata di mana? Dulu duduk kat mana? Dulu kat langitnya kau apa tahu? Maka langit itu juga dikatakan tidak qadim sifatnya. Ini perbincangan teologi ya. Yang penting dia kata apa? Yang pentingnya adalah Allah tidak bertempat. Ya. Yang bertempat itu adalah makhluk, tempat, masa semua makhluk berlaku. Baik. Zakir naik macam mana? Zakir naik ni tuan-tuan, yo. Sesuatu yang datang daripada seseorang. Perlukah kita tolak semua? Tak perlu. Jangan tolak semua. Mana yang patut ambil. Itu hikmah. Tapi kita tak tahu kadang-kadang mana tu yang betul, kan? Itu waktu kita kena belajar dan hati-hati. Bab akidah wajib kita belajar, jangan sampai kita terikut-ikut dengan orang, ya. Baik. Kalau orang yang bukan Islam dikatakan kafir selepas mati, adakah orang kafir itu akan ke neraka walau semasa dia hidup tak pernah tahu tentang kewujudan Islam atau tak tahu apa tentang Islam? Maknanya dia tak sampai dakwah. Dia bukan mukallaf. Mukallaf syarat dia apa? Syaratnya mestilah dia seorang yang baligh. Dia seorang berakal. Mestilah seorang sempurna panca indera. Dan yang keempat, mestilah sampai dakwah Rasul kepada dia. Kalaulah TV pun tak ada, dia tak tahu hidup ada orang lain dalam dunia ni. Dia ingat dia tu satu kelompok dia dalam dunia ni. Dia kata mungkin aku dalam dunia ni, aku jalan aku, anak aku, bapa aku, semua orang punya. Oleh tak ada dalam dunia ni. Lepas dia tengok orang, ada orang lain dalam dunia ni pun. Dia tak tahu pun ada orang lain dalam dunia ni. Dia tak tahu perkembangan apa, agama pun dia tak tahu. Tak sampai dakwah. Eskimo kan. Ada siapa pernah pergi Eskimo? Yang begitu ada, tapi bukan orang Islam, kan? Maka tak sampai dakwah. Dia bukan mukallaf. Orang yang mukallaf, dia bukan mukallaf. Bila dia bukan mukallaf, kalau dia tidak ikut agama Islam, dia tidak berdosa. Baik. Jadi satu lagi, ada satu orang Jepun kata apa? Saya akan dakwah orang Islam di Malaysia. Di Jepun. Kenapa nak dakwah pula? Dia kata barang-barang Jepun sampai ke Malaysia. Agama Islam di Malaysia kenapa tak sampai ke Jepun? Bapa saya dia kata mati kafe, mak dia mati kafe. Barang-barang Toshiba sampai ke sini. Lambat orang pun dipakai barang Jepun. Tapi kenapa agama Islam tak sampai di Jepun? Nanti akhirat besok dia selesaikan semua sekali. Semua Islam pada kau lah. Semua mana sama. Baik. Boleh faham tak? Ya. Baik. Mu'tazilah, kita jawab tak soalan tadi. Kalau tak sampai dia sampai dakwah, dia bukanlah. Mu'tazilah ini sesat ke ya ustaz? Bagaimana kita hendak mengenai soalan Mu'tazilah? Mu'tazilah ni dia tak wujud secara mana fahaman Mu'tazilah atau nama Mu'tazilah. Kadang-kadang fahaman itu berlaku dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk pemahaman seseorang, amalan seseorang. Contohnya apa? Contohnya segala-galanya ya di hujung dari malam. Kita menentukan segala-galanya. Maknanya apa? Iaitu kita menentukan kita ni cemerlang ke, gagal ke, semua kita tentukan. Kalau kita rajin, kita percaya. Kalau kita malas, kita akan cundang dan gagal. Contoh, ada. Sebenarnya menentukan tu kita ke Allah Ta'ala. Allah. Kalau Mu'tazilah macam mana? Mu'tazilah fahamannya adalah manusia mengukir takdir diri dia. Itu fahaman Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah yang sebegini, dia masih ada lagi kemungkinan yang sedemikianlah. Ustaz, bagaimana perasaan selepas kahwin? Dibencuan. Katanya sudah rumah. Ustaz, bagaimana perasaan selepas berkahwin? Besar aku menjawab tu. Itu soalan dia. Ada dah habis.
dia tu lah yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Maksud dia apa? Sama ada seronok ke lepas kahwin, tak seronok ke lepas kahwin, siapa yang dah rasa dia tahu. Maksud dia apa? Kadang-kadang selepas berkahwin, ada orang dia bercerai, dia je yang tahu rumah tangganya macam mana. Ada orang dia berkahwin, di pertengah jalan dia bercerai. Ada orang sampai ke tua dia masih bersama. Satu soalan, orang yang berkahwin kemudian bercerai, setelah itu dia kahwin lain, dengan siapa dia akan dibangkitkan? Dengan suaminya yang pertama atau suaminya yang kedua, atau isterinya yang pertama atau isterinya yang kedua? Kalau dia bercerai, kalau dia kematian, maknanya di pertengah jalan suami dia sangat baik, dia meninggal dunia, kemudian dia kahwin sekali lagi. Setelah itu di akhirat besok dia mendapati suami yang kedua pun baik juga, atau mungkin suami kedua tak baik, suami pertama baik. Di akhirat besok nak dengan siapa? Dia nak dengan suami dia yang pertama ke suami dia yang kedua? Allah bagi pilihan. Nah, Allah bagi pilihan dengan siapa yang dibangkitkan. Berdasarkan satu hadis yang mana satu badui, dia kata apa? Ya Rasulullah, lepas daripada hari ini kita bergurau kan? Mana kata hari ini aku bergurau dengan kau bergurau dengan aku tengok kau tengok aku lah. Satu masa besok, bila di akhirat besok, kan kau akan bersama dengan para Nabi. Aku di mana Rasulullah? Aku takkan dapat bersama kau. Tak dapat lagi nak bergurau macam tu. Dapatkah? Kau tempat kau tinggi, tempat kami semua tak ada setinggi. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang paling dia kasih. Jadi kalau dia mencintai atau menyukai suaminya yang pertama, maka dia akan bersama dengan suaminya yang pertama. Kalau dia suka suami yang kedua, dia akan bersama suaminya yang kedua. Jadi erti di situ adalah perkahwinan ini, dia yang tahunya hakikat kebahagiaan itu orang yang dah merasa. Kalau rasa isteri tidak baik, maka dia akan merasa mana mungkinlah perkahwinan dia. Kalau lah dia tu memang apa bahagia, isterinya baik, suaminya baik, itu dia seorang je kan rasa. Sebab itu soalan ni agak begitu, apa istilah jawapan dia tak fleksibel. Tak boleh kita kata dia pasti bahagia, dia pasti nasib malam, tak. Tapi Allah menjadikan dalam hati manusia ni kecenderungan. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap apa dia buat dia rasa betul. Allah Taala dorongkan ke arah itu. Sebab tu dia katakan kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan berjalan di atas track masing-masing. Tracknya macam mana? Itulah dia akan jalan yang dilalui dia. Dan dia melalui track tersebut dengan perasaan itulah yang betul dia buat. Bila dia merasa betul, yang dia kadang-kadang tanpa isteri dia rasa betul, dia kan tanpa isteri dia kadang dia rasa betul. Allah menghiaskan perasaan kepada orang tersebut, tapi isteri dia akan rasa tak betul. Jadi bila dia berkahwin akan berlaku perceraian sebab Allah dah hiaskan itu cukup dah. Dan segala-galanya itu Allah Ta'ala mengetahui yang satu masa besok dia akan habis, perkahwinan dia akan selesai. Jadi soalannya tadi, apakah perasaan? Itu apa nombor satu? Berkahwin dan itu gimana? Tak habis tu lah. Besar tanggungjawab. Yang kedua besar tanggungjawab atau tidak? Tanggungjawab dia tak semestinya berkahwin tanggungjawab tersebut. Tapi saya pertama tadi maknanya atas pribadi itu sendirilah. Ya. Seronok ke berkahwin, dia kena tengok pada seseorang sendirilah. Macam mana dia mencari pasangan hidup dia. Nasihat yang saya nak buat, saya cerita baru dengan Aswad lah orang lain. Tapi di rumah Aswad lah. Orang lain. Berkenaan dengan sahabat saya, saya masa sikit apa ke? Cerita ulangan. Jadi dia orang dah dengar. Sebelum start cerita ada soalan. Ada soalan? Ada. Okey. So pasal yang kahwin tadi, ini tolong tanya untuk kawan. Okey, kawan. Saya percaya tu. So kalau kita kata mati tu ada tanda-tanda dia betul tak Ustaz? Ya. Orang yang nak mati, betul orang yang nak mati tu dia rasa masa dia dah sampai. Kalau jawab tu Ustaz, ada juga ke tanda-tanda dia? Saya ni mau kedai apa?
Masuk tanda tu. Dia berasa nak kahwin aku ni. Itu. Rasa sampai dia ke masa aku itu. Setakat pengamatan saya sendiri, tanda itu tidak dapat tanda apa. Tidak tanda. Yang biasa dicari oleh ulama ni penangan mati. Sebab dia utamakan mati daripada kahwin. Ulama kita dulu pun. Jadi petanda-petanda itu macam Imam Ghazali sendiri ketika nak meninggal dunia, dia dapat petanda. Dia beritahu kepada abang dia kata aku nak mati dah, ya. Dia suruh sediakan kafan. Malam tu dia mandi siap-siap semua dan dia buka semua baju dia dari seliput pagi esok kempar dah orang. Imam Ghazali meninggal dunia. Dia tahu saat kematian dia. Itu yang biasa di ulama itu segitulah. Dia berkenaan dengan tanda nak kahwin tak adalah setakat itu. Ya. Baik. Jadi yang tadi tu saya terkesan seorang sahabat masa di Ma'had Tahfiz. Ma'had Tahfiz ni kan nama dia tempat orang hafal Quran. Tempat orang baik-baik berlaku lah pada pandangan mata kasar manusia. Di zaman belajar ni cerita tak ada apa, cerita ni ada kait dengan kita punya kehidupan juga. Ada dua orang, satu watak ni perempuan, satu lelaki. Lelaki ni suaranya sedap. Di kalangan kita orang ni suara saya memang tak sedap lah, memang tak enak, tak ada yang ke depan kata. Yang dia suara sedap, dia kari, dia handsome, dia punya janggut dia pun orang kata dah terpikat orang lah, ya. Dia tinggi, suara sedap, kulit putih pula lagi, penampilan dia sentiasa, dia punya baju bersaid. Kita susah masa belajar. Memang nak compare dengan saya pun memang jauh tinggal belakang lah, 4-5 tiang tinggal belakang. Dia ke depan, dia semua ada. Dia ada kereta, dia ada motor, penampilan dia istimewa, tetapi akhlak tak baik. Akhlak dia ini sekali cerita, macam ni betul lah. Dia telah menebuk tupai, telah merosak kehormatan orang. Satu ustazah, satu lagi doktor. Mangsa terakhir dia doktor. Doktor tu lawa lah, tinggi dan rupa Cina sikit. Ayah dia seorang yang buat ke masjid, ayah doktor dia. Dan dia telah ditebuk tupai, telah membuat berapa kali. Sampai di tahfiz, sampai dekat tempat tahfiz dia masih lagi buat kerja sama. Tapi suara sedap. Kalau imam tarawih, dia lah yang akan jadi imam. Saya takkan dapat jadi imam. Suara tak sedap, cabut tak handsome, penampilan tak istimewa. Itulah. Jadi semua mata akan tertumpu kepada dia bila pelajar-pelajar wanita, akhwat dan kata-kata muslimat datang ke maktab sebab kita dipisahkan, lelaki satu tempat yang lain, tempat lain. Bila ada program bisa sekali kan. Jadi orang akan tertumpu ke dia, mana orang tu dia dengan handsome dia, dengan dia jadi imam, lepas tu pula dia baca Quran tempat orang lalang, kan? Kita baca pun orang tak peduli. Dia baca semua peduli kat dia. Tak apalah. Pada masa yang sama, ada satu orang perempuan yang baru masuk. Kita kata dia freshie lah, ya. Tapi junior saya lah, junior setahun. Dia bawah saya setahun. Tapi lelaki ni dia senior lebih lah. Tapi cuma dia masuk lewat. Tapi dia dah khatam tu, dah hafiz lah. Pada masa tu saya baru nak mengangkat ngafal. Lepas tu raja perempuan ni, dia pula cantik. Dia cantik lah. Dia cantik, kulit putih, kemudian pula suara sedap, qari'ah. Kalau ustaz datang mengajar Taranum, Datuk Muhammad bin Asri nama dia. Datuk Muhammad Asri ni dia akan mengajar Taranum. Kalau dia tak ada, dia berganding dengan siapa? Dengan Tan Sri Hasan Azhari. Memang situ wajib lulus Taranum. Dan biasa yang akan mengatingi Taranum adalah saudara saya tu, lelaki itu. Dan markah saya adalah cukup makan. Sebab tak pandai Taranum. Yang dia pandai Taranum. Yang wanita ni pun, perempuan ni, dia pandai Taranum. Nak jadi cerita. Tak boleh cerita kan? Cerita ni sikit lagi nak habis dah ni. Datang satu orang pelajar lelaki yang sangat baik. Dia setiap malam tahajud. Satu malam satu juzuk. Sebulan dia khatam 30 juzuk dengan tahajud dia. Setiap malam tahajud. Satu hari dia ternampak qari'ah dia. Ni perempuan ni. Dia terpikat dengan suara dengan cantik dia terpikat. Kemudian dia dengan hati dia tu orang pun cucuk lah dia. Kau pinang je dia. Kau pinang je. Dia lawa, suara sedap. Aku ni tak lawa, tak handsome.
Suara pula dia kata tak sedap, tak aku ngetik dia kurang tu. Itik, suara itik dia. Jadi dia macam rendah diri lah. Kawan dia kata, okay, aku cek alamat, kopi je pun ni, try. Dia pun hantar surat. Kawan dia terima dia, perempuan dia terima dia. Dia seronok lah, seronok sangat-sangat. Tapi dia hantar watak dia selekeh lah dalam cerita ni. Dia kemana pergi dengan pelekat. Dia pergi KL dengan pelekat. Ya, KL ke pelekat, mana ke pelekat. Baju Melayu, ke pelekat kadang tak gosok. Baju Melayu tu tak gosok, pelekat tak gosok. Dia bayangkan lah, kopiah dia kalau batak. Tapi dia seorang wara. Setiap malam dia akan bangun tahajud. Juzuk tu malam dia akan tahajud. Setiap hari. Tasmih Quran, ingat akhlak baik. Dia cerdik sebenarnya. Sangat cerdik. Sekarang dia doktor mengajar universiti. Tak sebut nama lah, sebab jumpa payah pula. Dia tak kedip. Satu hari dia bercerita dengan lelaki ni. Dia kata, aku rasa insyaAllah aku janji dengan budak tu. Dia salah cerita. Budak mana? Budak ni lah, sebut nama dia. Lawa ke dia kata? Entahlah, banding aku tak layak lah aku ni. Dia kata, kalau aku nak cuba-cuba lah. Dia cuma gurau aja. Kawan ni memang sungguh-sungguh dia cuba. Dia cari budak perempuan ni, dia hantar di sungai. Lepas tu yang pelajar perempuan ni, oleh kerana yang meminta tu orang yang handsome dan disukai ramai, serta menjadi gilayan anak-anak muda pada masa itu, maka terimalah lelaki ini dan tolak lelaki yang ini. Dia kecewa. Kemudian apa jadi? Dia makan coklat saja dia. Tak, cerita betul. Saya jumpa dia makan coklat. Badan dia gemuk. Dia bercukup anak kurang. Dia menangis ke jauh. Sebab dia orang yang baik. Dia sangat baik. Dia menangis ke jauh. Kejap menangis. Kata, aku jadi ni. Tak bercukup anak. Tak apalah. Anak tak pernah anak tak pernah kenal orang perempuan. Hidup anak tak pernah kenal orang perempuan pun. Kalau ada perempuan lalu pun, kalau dia kat sana, anak pergi tempat lain. Tak berani, anak tak pernah tengok orang perempuan. Tak berani orang perempuan. Tapi dia terima anak tu cerita semua. Ya, lebih cerita pun. Sebab aku petua aku ni bersatu je. Aku sudah diri. Itulah. Lepas tu masuk pelajar baru. Dan perempuan ni akhirnya dia couple dengan lelaki. Dia tak tahu sejarah lelaki ni macam mana. Dan pada masa yang sama dia dah tepuk, masa terdekat dia tepuk doktor. Lepas tu cerita tu tak habis lah tu. Sampai itu lagi. Dia ada lagi cerita dia. Apa jadi perkawan ni? Dia makan coklat. Lepas tu dia masuk bilik pejabat. Masa tu saya jadi ketua pelajar. Dia masuk ke bahagian pejabat pelajar. Dia keluarkan fail ada perempuan. Semua keluar. Asalkan ada fail besar ni semua dia keluarkan. Dia ambil, bawa ke tengah padang tu, sambil dia senyum tu dia bakar. Semua bakar. Dia kata dia tak nak satu kenangan pun budak. Dia tak tengok budak ni, dia bakar semua. Kita kata, janganlah bakar. Ni semua dia beriman ni. Dia bakar apa? Dia kata, biar bakar. Tak cukup tu. Nak bakar. Pasal pelan sama dia bakar kan. Jadi, nak bakar. Setelah beberapa lama, masuk pelajar baru. Saya tahun 3, yang pelajar perempuan dia tahun 2 dan masuk pelajar tahun 1. Satu hari di pertengahan jalan, pelajar baru bertemu dengan perempuan. Dia kata, perempuan dia kat sini. Kita pun dengar, perempuan kat sini. Perempuan mana? Ni? Kau kenal ke dia? Semua kenal perempuan ni macam mana kat sekolah dulu. Apa dia? Ditangkap sedang bertindih dengan budak lelaki. Dan dia kata memang sosial gila-gila di sekolah. Entah tak tahu macam mana, tahu apa lelaki tidur dengan dia, kita tak tahu. Punya dia kata jahat perempuan. Tapi lepas tu dia berubah satu hari. Dia nak cari suami yang paling baik. Yang lelaki ni pula, dia lah masa dia buat jahat, dia cari perempuan yang paling baik. Tengok Allah Ta'ala tak kendikan bagaimana. Lelaki yang jahat ni, dia pilih perempuan yang ni. Perempuan yang tolak lelaki yang baik ni, dia pilih lelaki yang ni. Allah tentukan keadaan dua-dua itu kaki zina. Tapi dia tak tahu hakikat benar dia dua-dua kaki zina. Lepas tu dia nak kahwin. Lelaki ni berterus-terusan dalam keadaan kecewa tak ketahuan ni. Akhirnya kahwin. Berkahwin, anak pertama, anak kedua cerai. Satu hari cerita ni tinggal begitu dah.
Sebab dia ada sikit lagi tu, cerita dia tu. Adanya kata kesimpulan cerita, tapi cukup bermanfaat. Satu hari saya jadi imam, balik dari Mesir. Sudah kahwin dah. Balik dari Mesir, saya tengok depan masjid ada tulis satu signboard, Pusat Pengajian Segala Ilmu Quran. Hebat tu dia ni. Pusat Pengajian Segala Ilmu Quran. Segala ilmu Quran dia ajar kat sini. Hebat. Tanya siapa yang mengajar ni? Dia kata situ ni bekas imam sini. Dia alim, suara sedap. Mana? Bau orang Lempang tu. Isu orang Lempang. Dia kata dia nasihatkan orang tu. Akhirnya setelah dicek, bukan dia menasihatkan orang tu Lempang dia bukan. Dia kacau bini orang tu. Dan masa yang sama dia kacau bini orang tu, kacau bini orang ni semua. Akhirnya dia bercerai dengan isteri dia. Cerai. Doktor tu pun sama. Dia kata dah panggil doktor tu, nasihatkan sebelum dia menikah, nasihatkan budak perempuan ni. Beritahu dia apa dia dah buat budak perempuan ni. Dia kata saya akan ubah dia. Saya akan ubah dia. Saya yakin saya boleh ubah dia. Itu cerita-cerita lama dia. Cerita lama apa baru bulan ni dia buat panggil tu. Dah saya akan ubah dia. Akhirnya bercerai jadi janda. Dan sekarang dia nikah, baru dia nikah dengan kerani dia. Dia telefon satu hari dia nak nikah, dia kata ustaz nak beritahu saya hidup janda ni bukan senang. Ya, kata orang, tomah orang tu macam-macam sebab saya janda. Tapi dulu saya ingat ustaz saya tanya ustaz dulu saya nak kahwin dengan budak ni, ustaz kata jangan saya buat. Sekarang ni ada budak pinang saya nak dengar ustaz cakap ya ataupun tidak. Kalau saya kata ya saya kahwin dengan budak tu. Siapa dia? Dia sebut budak tu. Budak tu kerani, sangat baik. Kerani tu baik sangat. Dia pandai mengaji, cuma dia 17, dia kerani. Kata dia ustaz ambil lah dia, kahwin nanti. Dia sangat bagus, saya kenal dia macam mana. Dia kahwin dan anak bertambah sekarang dah 8 anak dia tak apa 5-6 orang anak dia. Ya. Tapi dia keluarga bahagia, suami dia sangat bertanggungjawab walaupun dia tak begitu handsome, biasa-biasa saja. Tapi dia harta pun tak berapa ada, dia cuma kerani je tapi sangat bertanggungjawab. Dan anak ciri dia tadi tu dia jaga macam anak dia sendiri. Sangat baik. Dan lelaki dia tadi rupanya berkat dia bercerai tu. Akhirnya dia bernikah dengan seorang perempuan yang lain, akhirnya jadi imam yang betul-betul imam. Kalau kita pergi ke Terengganu, ada seorang dia mesti imam di Terengganu sekarang. Dah berubah, cakap perdana lembut, lain macam, kau pun tak tengok orang sangat, dia tunduk je lah. Allah Ta'ala takdirkan dia berubah dengan cara macam tu. Allah sayang juga dia, akhirnya dia berubah. Tapi nak ceritanya, semasa nak mencari tadi tu, akhirnya terjumpa kaki zina. Orang yang baik tak pelihara. Tadi kawan tadi tu, akhirnya ketika dia nak ke Mekah, dia mengaji di Mekah, dia mengaji di Masjid Mukarram. Dia berjumpa dengan doktor. Doktor tu baik. Mak ayah dia yang kenankan mengaji dekat island. Lepas tu dia kata, ustaz, anak saya dekat depan tu. Ya, ustaz, tolong jumpa anak saya. Baik, saya jumpa sekarang. Dia kata, pintu kat sini. Dia kata, sampai dia tu keluar balik rumah. Dia kata tak boleh. Saya dah cuba dah. Dia kata saya dah beranikan diri saya nampak di depan. Okey. Sampai dekat keluar apa sampai dekat pintu. Langsung keluar. Saya jumpa. Dia seorang yang sangat baik. Begitu dekat doktor tu juga baik. Akhirnya orang baik jumpa orang baik, orang tak baik jumpa orang tak baik. Berpisah dari itu akhirnya baik jumpa baik balik, yang ini akan berbuat baik balik. Maknanya apa? Nak jadi baik, nak orang baik, kita kena baik. Kebahagiaan selepas kahwin ke apa ke dia datang selepas daripada kita jaga diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, carilah sempurna yang mana Allah Maha Adil. Sebab dia takkan menganiaya pihak perempuan yang baik dengan berikan lelaki yang jahat. Begitu juga cara menganiaya orang lelaki dengan berikan perempuan yang jahat. Dia mesti yang baik sama yang baik, yang buruk sama dengan yang buruk. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi